Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa hu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung semula dalam siri kuliah pengajian yang telah dijadualkan, dan insya-Allah mudah-mudahan kita mengharapkan kerahmatan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sampai kepada bab yang ke-13 muka surat 129. Betul ke Jamin ya? Betul, muka surat 129 betul ya? Hadis yang berkaitan dengan meninggalkan segala yang syubhah. Syubhah, perkara yang tidak jelas sama ada dia haram atau halal, itu panggil syubhah. Ada hadis lain menyebut innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat. Ada hadis lain menyebut kata halal itu jelas, yang halal jelas. Maknanya kalau kita tengok satu benda tu jelas, maka dia halal. Contoh ayam disembelih dengan betul, memang betul, jelas halal dia. Yang haram juga jelas, yang haram. Kalau kita tengok bahawa ayam itu tidak disembelih, dicucuk begitu ya, haram, jelas, jelas. Wa bainahuma, antara kedua halal dan haram itu mushtabihat, syubhah. Nak kata halal entah dia haram, nak kata haram entah dia halal. Dipanggil mushtabihat, perkara yang ragu, syubhah. Siapa yang maknanya meninggalkan perkara yang syubhah, yang syubhah ditinggalkan, Nabi kata dia meninggalkan perkara yang haram, kerana syubhah tu lebih dekat kepada haram. Nabi bagi tahu dalam hadis lain, diumpamakan syubhah itu sebagai seorang pengembala kambing yang bawa kambing ternakan dia, beri makan rumput di tepi sempadan tanah orang lain yang tidak berpagar. Peratus kambing untuk masuk ke dalam tanah orang lain itu tinggi. Itu syubhah. Kita bawa sekumpulan kambing 30 ekor. Kambing tu keti basah tak? Kita kata jangan masuk tanah orang ya. Tak. Dia mesti masuk tanah orang. Itu ibarat syubhah. Lebih mudah untuk jatuh kepada yang haram. Jadi ini hadis yang lain yang nak nyatakan tentang kena tinggalkan perkara yang syubhah. Bagi orang Islam dia mudah je. Kalau tak jelas tinggal. Had dijual dia tak jelas benda ni haram, tinggal je, tak payah. Tinggal sebab tidak jelas. Sehingga orang yang mengeluarkan makanan itu mesti berjelaskan bahawa makanan yang dihasilkan itu halal ataupun haram. Syubhah tinggal, syubhah tinggal, semua tinggal. Ini kita cari juga yang syubhah tu, cari juga. Itu orang tak kisah. Dia nak buat produk makanan tu tak ada jelas halal, tak ada jelas haram, tak apa, orang makan juga. Sebab apa? Kita tidak memelihara yang halal dan yang haram, dan kita tidak memelihara yang syubhah, tinggalkan. Itu bagi orang Islam dia mudah sebenarnya. Okey, dinyatakan di sini hukum syarak itu terbahagi atas 3 bahagi. Hukum syarak itu, dia hukum syarak ada 3 keadaan. Sekiranya satu perkara itu dinaskan oleh syarak atas tuntutan
atas tuntut perbuatnya serta janji balas seksa meninggalkannya, maka dia halal, terang-terang halal. Satu benda yang dijanji kalau buat sesuatu tu diberi pahala, kalau tinggalkan dosa, jelas halal lah. Halal benda tu. Umpamanya menutup aurat, contoh, jelas ada nas suruh tutup aurat. Mana tutup aurat itu, kalau tutup aurat dibagi pahala, tak tutup aurat dia berdosa. Maka menutup aurat itu halal, jelas. Nah, halal. Mendedahkan aurat itu haram, jelas lah. Solat, disuruh solat, ada nas. Aqimus solah. Zakat disuruh, atuz zakah, jelas ada nas. Mana disuruh. Bila disuruh dia beri pahala, tinggal di dapat dosa, jelas halal. Betul. Kalau tinggalkan, jelas haram. Jelas itu dalam Islam. Dan jika sekiranya dinaskan oleh syarak atas tuntut, tinggal, suruh tinggalkan. Minum arak disuruh tinggalkan, berjudi disuruh tinggalkan, tenung nasib disuruh tinggalkan, disuruh tinggalkan. Dijanji seksa atas perbuat tu, mana kalau buat dapat dosa, janji gitu, maka jelas haram. Haram jelas. Mana minum arak jelas haram, judi jelas haram sebab janji seksa. Tenung nasib jelas haram. Jadi itu dia kata berterang-terangan, jelas, itu jelas. Dan jika sekiranya tidak dinaskan atau tuntut perbuatnya, tak ada nas, tak ada dalil, Quran tak ada, hadis tak ada, tidak ada suruh buat. Dan pula atas tuntut meninggal, tidak ada nas suruh tinggal. Suruh buat pun tidak, suruh tinggal pun tidak. Benda satu benda, maka ialah namanya syubhah. Syubhah benda tu artinya sama. Syubhah ni sama. Sebab yang halal jelas, yang haram jelas. Yang sama tu namanya syubhah. Artinya kesamaran tiada diketahui adakah ia halal atau haram. Tak tahu. Jika ada barang yang jadi demikian itu, maka sayugia sepatutnya jauhkan dia, tinggalkan. Siapa, sebab tu ada hadis lain menyebut, siapa yang memperbuat perkara yang syubhah, dia telah melakukan perkara yang haram. Nabi kata gitu. Sebab syubhah ni lebih dekat kepada haram. Dan kerana jika ada di barang, ia barang yang haram, kita tinggalkan itu, maka lepas kita daripada memperbuat dia. Kalau dia haram, kita terlepas daripada haram. Dan jika dia halal, maka sungguhnya kita dapat pahala kerana meninggalkan syubhah tadi, walaupun dia halal. Tapi qasad meninggalkan syubhah tadi, takut jatuh kepada yang haram, maka dapat pahala pula. Kerana asal pada segala perkara yang berlainan padanya adalah dilarang, kata dia. Jadi orang Islam ni dia, sebab tu orang yang menjaga halal dan haram tu namanya orang yang warak. Warak, sangat dipelihara perkara yang halal haram, perkara yang warak. Sama ada jenis makanan dia jaga halal haram, jenis berpakaian dijaga halal haram, jenis mendapatkan pekerjaan pendapatan berniaga ke apa saja, kerja ke, jelas halal haram dia jelas. Itu orang warak. Yang halal dia akan buat, pekerjaan yang halal dia akan buat. Pekerjaan yang subhah perkara ni, nak kata halal mungkin haram, nak kata haram mungkin halal, tak jelas. Jadi maknanya ditinggalkan sebab syubhah, tinggalkan. Dan syarak kita pun menyuruh kita tinggalkan syubhah itu, tinggalkan perkara yang syubhah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahawa syubhah ini ibarat orang mengembala kambing di tempat sempadan tanah orang. Dan kambing tadi, peratus untuk kambing masuk ke tanah orang tu tinggi. Sama syubhah, peratus untuk jatuh kepada yang haram dia tinggi. Dalil daripada hadis Nabi SAW, satu daripadanya ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Atiyata As-Sa'di qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughu al-'abdu an yakuna minal muttaqin
hatta yad'a ma la ba'sa bihi hazaran lima bihil ba's. Hadis riwayat daripada Nabi SAW, namanya Atiyah bin As-Sa'di. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW, tiada sampai seorang hamba Allah Ta'ala itu bahawa adalah dia orang yang bertakwa. Orang yang tidak takut, orang yang takut pada Allah Ta'ala maksud orang yang takwa. Maknanya tak sampai lagi ke martabat takwa hingga dia meninggalkan akan barang yang tiada mudarat dengan dia, iaitu yang haram atau yang makruh, yang tiada zahir hukumnya, kerana takut ia dilarang maka terbuat. Maka hal tiada baginya hukum yang zahir pada syarak dikiaskan atasnya. Artinya tidak dinamakan orang yang bertakwa selagi dia tidak meninggalkan perkara yang haram dan dia meninggalkan perkara yang syubhah. Itu dia. Kalau dia boleh meninggalkan perkara yang haram, syubhah dia tak boleh tinggalkan lagi. Dia kata ini syubhah, bukan jelas, dia masih amal. Tak sampai lagi peringkat takwa sebenar. Takwa sebenar ialah yang haram dia tinggalkan, yang syubhah dia juga tinggalkan, baru sampai takwa. Kerana martabat takwa tu selalu tinggi. Martabat takwa tu, takwa ni orang puasa kan, la'allakum tattaqun, takwa tinggi sekali. Dia ada tangga-tangga dia. Tangga sampai ke takwa tu, dia ada tangga dia. Dia mesti ada Muslim, dia jadi orang Islam tu. Dia mesti mukmin, beriman pula dulu. Dia mesti orang yang mukhlisin, ikhlas pula. Dia orang mesti orang muhsinin, orang yang ihsan, baru jadi orang muttaqin. Tinggi sekali. Jadi untuk sampai ke muttaqin tadi, antara tandanya ialah dia meninggalkan perkara yang haram dan meninggalkan perkara yang syubhah, haram. Ditinggalkan itu. Maka dia nama wara', dan orang yang wara' ini ialah orang yang bertakwa namanya. Itu dia. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula hadis ini hasan lagi gharib, tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada wajah ini, dan dapat lagi keterangan syubhat dan misal-misal dalam beberapa masalah yang telah terdahulu daripada masalah ini, pada masalah 59 dan 60. Artinya dulu-dulu pun ada hadis yang membicarakan tentang syubhah. Sampai situ saja yang dijelaskan dalam hadis ini berkaitan dengan syubhah. Dia nak cerita tentang martabat orang yang muttaqin, ialah orang yang meninggalkan perkara yang haram dan meninggalkan perkara yang syubhah. Mungkin kita yang haram je tinggalkan, yang syubhah kita buat lagi, yang syubhah. Jadi artinya tinggalkan kedua-duanya itu, barulah disampai kepada peringkat muttaqin. Pindah kepada bab yang ke-14. Bab ma jaa fi dawamil amali kama yu'azu. Hadis yang membicarakan berkekalan amal sebagaimana dinasihat. Bila dia menuntut ilmu, dinasihatkan supaya beramal satu amalan, dia akan beramal secara istiqamah kekal sampai dia meninggalkan dunia ini. Itu disuruh dalam hadis ini. Daripada Abi Hurairah, kita terus kepada sebelah-sebelahnya. Nanti hadis itu akan berulang. Sesungguhnya manusia ini sebagaimana pandainya dan sebagaimana bijaknya dan alimnya, tidak sayugianya lepas daripada orang yang menasihatkan dirinya dan memberi jaga dan ingat akan dia di dunia dan di akhirat. Hebat macam mana orang, alim macam mana dia pun, dia mesti memerlukan ada orang lain pula menasihatkan dia, sama ada hal dunia atau akhirat. Alim macam mana, soleh macam mana, hebat macam mana, selagi dia namanya manusia, dia mesti ada orang lain pula beri nasihat pada dia, sama ada hal dunia dan hal akhirat. Tengok level lah. Kalau level dia tinggi, penasihat dia lebih lah mesti tinggi pada dia. Kalau level dia biasa, penasihat dia tinggi sikit pada dia. Kalau level kita orang awam ni, padahal biasa je, orang biasa, penasihat. Kerana dengan nasihat itu dapat tahu seorang itu akan kesalahan dirinya, apa yang tiada diamalkannya, dan dia boleh memperbaiki amal itu. Sebab kita biasa jarang nampak dalam diri kita. Yang nampak kepada diri kita ni orang lain. Lebih lagi yang berkaitan dengan kemahiran
tilawah bacaan, contoh bacaan kita mungkin baca tak ada orang tegur sekali pun bacaan kita, tapi bacaan kita tak betul. Kita jadi imam contoh, 30 tahun dia jadi imam, tak ada orang tegur pun sekali pun. Tak, sedangkan ada benda yang dia tak betul sebut. Sekali datang budak yang baru keluar universiti ke, baru habis tahfiz ke, dia belajar, dia mengaji kan, dia mengaji. Jadi budak ni pun bila dia tak kena ni, dia tegur lah, dia kata, "Tu Haji," dia kata, "tadi Tu Haji baca begini-begini, dia baca sepatut begini." Mesti ada orang nasihat. Dia kata, dia boleh jadi marah budak tu. Saya 30 tahun jadi imam, tak ada orang tegur pun. Awak mana mandai hidup seorang jago nak tegur orang. Kena ada orang nasihat. Kalau tak ada orang nasihat, kita rasa kita semua betul. Mesti. Sebab tu perlu kepada orang lain. Hebat macam mana, alim macam mana. Maknanya kalau mesti ada orang yang menasihatkan kita untuk perbaiki amal. Macam contohnya imam-imam Masjidil Haram tu, dia sama-sama dia tu, dia ditalaki sama dia baca sama dia tu. Dia ada bilik khas tu, sama-sama dia tu. Awak baca juzuk ini, ada juga sangkut, dibetulkan. Ada baca kadang terlanggar, diperbetulkan. Kalau tak ada orang lain dengar, kita rasa kita betul sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat kita rasa kita betul. Tapi bila ada orang dengar, tak betul, orang beritahu. Jadi boleh baiki amal. Itu dia, ini dia kata, maknanya dia suruh kita beramal secara konsisten. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempermuliakan hamba-Nya dan tidak jadi lebih mulia pada sisinya, melainkan hamba-hambanya yang takwa dan hamba-hambanya yang ikhlas pada segala amal kerana Allah. Itu dia. Sebab itu maknanya Allah akan meletakkan nilai takwa pada hamba dia, maknanya selagi hamba itu buat sesuatu itu dengan ikhlas kerana Allah. Bila buat kerana Allah, dia akan konsisten. Ada orang, tak ada orang, dia mesti buat amalan tu. Dia tidak akan buat masa ada orang je amalan tu dia buat supaya orang tahu dia beramal. Tak, dia akan buat itu. Sebab tu dia kata bahawa takwa mesti campur dengan ikhlas. Kita kena tolak riak dan sum'ah, maka jadi amalan diterima Allah. Takwa, dalam hati kita ada takwa, amalan, nak buat amalan mesti orang bertakwa tadi. Kemudian dibuat amal tadi mestilah orang ikhlas. Dia tolak sifat riak dan sum'ah. Riak ni bangga diri, sum'ah ni rasa hebat. Sum'ah tolak tu. Apa yang menolak dia? Ikhlas dan takwa hati, tolak sifat tadi, baru datang amalan diterima Allah. Itu dia. Selain daripada itu, amalan yang diterima Allah, pertama tadi ikhlas tadi kerana Allah. Kedua, kita buat suatu amalan itu mengikut syariat. Mengikut syariat. Mana kalau kita solat tak betul, tapi dia kata saya kerana Allah Ta'ala saya buat ni, walaupun tak betul, tidak diterima Allah juga. Dia mesti buat betul. Buat betul kerana, kemudian ikhlas kerana Allah Ta'ala, baru Allah terima. Macam solat maghrib, dia mesti buat 3 rakaat. Tak boleh buat 4 rakaat. Tak nak buat 4 rakaat, tapi saya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ikhlas tu right. Tapi buat 4 rakaat maghrib, pangkah, tak diterima Allah Ta'ala juga. Dia mesti buat satu amal ikhlas kerana Allah Ta'ala, amal kerana Allah, baru right. Dia buat tadi ikut syariat, baru right. Satu lagi, untuk menentukan amalan terima Allah kalau berkaitan dengan harta, mestilah harta itu halal. Macam contoh, kita pakaian kita untuk solat, kan pelekat yang kita beli tu memang kita beli daripada duit yang halal. Atau orang pergi haji, dia kata saya niat kerana Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala, saya buat ikut syariat, saya pergi ada wukuf, ada tawaf, ada melontar, ada sa'i, ikut syariat. Tapi dia pergi gunakan harta yang haram, contoh harta yang haram atau syubhah tadi, tidak diterima Allah Ta'ala juga. 3 kriteria ini penentu kepada amal kita diterima Allah. Niat kerana Allah Ta'ala, buat ikut syariat. Kalau berkaitan dengan harta, memang semua amalan ada kaitan dengan harta. Solat, ada juga amalan yang tidak berkaitan dengan harta.
Zikir ada kena bayar zikir. Kita nak zikir subhanallah 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 subhanallah, ada isi minyak motor tak nak zikir? Tak ada. Tak mengenai harta. Tapi nak solat kena ada harta. Nak solat kena pakai tutup aurat, pakaian yang dapat itu halal ke haram? Kalau halal, right. 3 benda ini penentu kepada amalan kita diterima Allah. Dan amalan itulah yang mesti kita buat kekal sampai bila-bila. Oleh itu, bila seorang daripada kita ini mendengar apa nasihat agama daripada orang alim, tuan-tuan guru yang alim yang bijak, janganlah lepaskan daripada memperbuatnya, dan biarlah sentiasa demikian itu sampai mati. Iaitu yang Nabi kata, seorang sahabat datang, ya Rasulullah, tolong ajar kepada aku, beritahu aku apa dia amalan yang aku boleh buat sehingga aku boleh masuk syurga. Nabi kata, Qul amantu billah summastaqim. Kata Nabi, hendaklah kamu beriman dengan Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah ni sampai mati. Beriman dengan Allah maksudnya dia buat apa yang Allah perintah, dia buat apa yang Allah larang, dia tinggalkan. Itu maksud beriman dengan Allah Ta'ala. Summastaqim, istiqamah sampai mati. Itu Nabi ajar. Itu amalan yang menyebabkan dia boleh masuk syurga. Dan kita juga di sini kata, hendaklah kita ini orang yang apabila dengar daripada orang alim, orang yang soleh, orang yang ada ilmu, beritahu kita supaya beramalkan itu, maka kita amal, ambil daripada mulut orang alim tadi, amalan tadi, kita beramal sampai kita mati. Walaupun sikit amal. Maka siapa dapat membuat demikian itu, amal tadi, yakni berbuat amalnya itu dengan tekun, jikalau sedikit sekalipun, sikit je dia buat. Seperti seorang yang tidak lepas dirinya nak baca Yasin pagi dan petang seumur hidupnya. Contoh dia baca Yasin bukan di keimanan jemaah yang tak. Menjadi amalan dia, pagi mesti dia nak baca Yasin, contoh. Atau kemudian malam dia mesti nak baca Yasin. Amalan tu mudah aja, pagi dia mesti baca Yasin. Dia minat surah Yasin tu. Surah Yasin 83 ayat. Dia minat baca surah Yasin. Lepas subuh dia mesti baca Yasin. Malam sebelum tidur dia mesti baca Yasin. Jadi amalan dia. Hendaklah meneruskan amalan tadi sampai dia mati. Walaupun sikit. Gitu. Dan mengucap tasbih 1 kali sehari, contoh. Dia mesti nak ucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehari dia mesti nak ucap 1 kali. Dia akan cuba 1 kali. Dia pegang tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 1 kali sehari. Manakala sehari itu dia boleh tasbih, dia akan tasbih. Tak kira, mesti sehari. Dia mesti amal benda itu sampai mati. Gitu. Bukan amal ni ikut musim. Kita biasa Ramadan, amal hebat. Habis Ramadan, masuk Syawal, hilang dah kehebatan tu. Masuk Zulqaidah, lagi hilang. Masuk Zulhijjah, lagi hilang. Itu dia konsisten. Itu yang Nabi kata, Qul amantu billah summastaqim tu. Katalah aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamah. Yang saya sebut dulu, kita ini bila dapat satu amal, kita nak amal pada pasal pertama, khairah. Saya ada sebut dah, saya ulang balik. Amalan kita nak lakukan ni mesti ada 3 pasal. Pasal pertama, bila dapat satu amalan tadi, ilmu tadi, nak amal, kita khairah rasa nak buat. Khairah masa tu, tak kira saya malam nak buat je. Tapi sampai satu masa ada pasal jemu. Saya sebut dulu. Kita biasa banyak terhenti pada pasal jemu tu. Jemu situ. Banyak orang terkandas, dia berada pada pasal jemu. Kalau dia tak boleh lepas pada dinding jemu tadi, tak boleh lompat kepada pasal istiqamah, maka dia akan tinggal pasal jemu tu. Besok bila dia dengar lagi orang nasihat, dia beramal lagi, beramal sampai dia jemu pula. Tak lepas dia dinding untuk istiqamah tadi. Tapi ada orang yang boleh pasal ghairah dia buat sampai pada pasal jemu, dia boleh mengatasi pasal jemu tadi, dia boleh pergi kepada pasal yang ketiga, pasal istiqamah. Dia mesti istiqamah sampai dia mati. Gitu. Contoh kita mungkin bila bulan Ramadan dulu, bulan Ramadan kita dengar kelebihan baca Quran. Kita pun baca Quran banyak bulan Ramadan. Sampai habis Ramadan kita jemu dah. Terasa jemu lah, dah mula dah selang sehari dah.
Jemu lagi selang 2 hari, selang 3 hari, akhir seminggu tak usik dah Quran, akhir sebulan tak usik dah, dia jemu situ. Jadi tertinggal kat situ saja. Dia tidak boleh melepasi pasal jemu tadi untuk dia pergi kepada pasal istiqamah. Nak sampai istiqamah tu payah tu. Yang Hasan Basri kata, carilah kelazatan dalam beramal dalam 3 hal amalan. Cari kelazatan. Hasan Basri kata, cari kelazatan beramal dalam solat. Solat sehingga kita rasa seronok solat tu. Selain daripada solat fardu tu, kita solat tahajud contoh. Solat tahajud, solat sehingga datang lazat merasakan solat tadi. Maknanya bila datang lazat, rasa kalau tertinggal rasa rugi sangat. Itu dia. Solat lagi, solat tahajud, solat duha. Solat duha nak cari redha Allah saja, bukan nak sebab nak murah rezeki, sebab nak rezeki tak. Nak redha Allah. Solat sehingga rasa lazat solat tu. Sehingga kalau sehari tak rasa tak solat duha tu, rasa ada berkehilangan. Itu nak cari kelazatan beramal dalam solat. Sebab selain daripada solat fardu, banyak solat-solat sunat, banyak solat rawatib contoh. Rawatib ni solat yang mengiringi solat fardu, sama ada sebelum atau selepas solat fardu. Ada yang ada solat sebelum dan selepas. Ada yang solat sebelum saja, macam subuh. Sebelum subuh ada, selepas subuh tak ada. Ada yang sebelum asar ada, selepas asar tak ada. Yang lain tu adalah zuhur ada sebelum zuhur, selepas zuhur. Maghrib ada sebelum maghrib, selepas maghrib. Cuma dia kedudukan muakkadah ataupun ghairu muakkadah. Sangat dituntut dan tidak sangat dituntut. Itu dia. Lepas isyak ada, sebelum isyak ada, selepas isyak ada. Semua ada. Sebelum isyak ghairu muakkadah, tidak sangat dituntut. Selepas isyak muakkadah, sangat dituntut. Itu dia. Sebelum subuh sangat-sangat dituntut. Sebelum subuh tu rugi kalau orang tak sembahyang sunat sebelum subuh, rugi sangat. Kerana pahala dia, Nabi kata pahala dia seisi dunia ni pahala dia. Sebelum zuhur muakkadah, selepas zuhur muakkadah, sebelum asar muakkadah, sebelum maghrib ghairu muakkadah, tidak sangat dituntut. Kata Nabi, siapa nak sembahyang sebelum maghrib, liman syaa, siapa nak buat silakan buat, dia tidak muakkadah. Selepas maghrib muakkadah, sangat dituntut. Sebelum isyak tidak sangat dituntut. Selepas isyak muakkadah. Itu beza dia. Betul saya mesti kata, carilah kelazatan dalam solat. Satu. Yang kedua, carilah kelazatan beramal dalam tilawatul Quran. Baca Quran, tiap-tiap hari baca sehingga datang lazat. Kalau tak baca sehari itu rasa kekurangan. Sampai gitu kelazatan tadi. Baca Quran, kemudian baca, faham, baca makna dia, kemudian tengok dia punya makna, kemudian tengok asbab dan nuzul, ada terjemahan Quran, pelan-pelan tengok. Dia lazat kita rasa gitu. Sehingga kalau sehari kita tinggal, rasa ada benda kehilangan. Itu dia, lazat gitu. Tiga, kata Hasan Basri kata, cari kelazatan beramal dalam zikrullah, zikir pada Allah Ta'ala. Zikir macam-macam zikir. Apa ni yang Nabi kata ada 4 kalimah yang sangat dicintai Allah. 4 kalimah. Apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimah ni Allah sangat mencintai. Dan Nabi sendiri sebut, dia kata lebih aku suka menyebut 4 kalimah ni, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, daripada mana muka apa yang ada di atas muka bumi ini yang kena matahari. Aku lebih suka menyebut 4 kalimah ni. Hebat kalimah tu. Siapa yang menyebut kalimah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 100 kali, seolah-olah dia memerdekakan 100 hamba. Satu, seolah-olah dia maknanya mensedekahkan 100 ekor kuda, seolah dia mensedekahkan 100 ekor unta, pahala dia. Dan siapa yang menyebut Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu 100 kali, mana Allah ampunkan dosa dia, dosa-dosa selain pada dosa yang perlu bertaubat,
Mana walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. 4 kalimah tu je. Kita sembahyang raya pun sebut 4 kalimah tu kan. Sembahyang raya. Sembahyang raya kan kita baca tu. Sembahyang raya kan rakaat pertama takbir 7 kali, diselangi dengan tadilah. Kan sembahyang raya gitu ke orang sini sembahyang raya lain sikit? Kan gitu kan? Sebelum kita kan imam Allahu Akbar. Kemudian imam akan takbir 7 kali. Allahu Akbar diselangi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Baca lagi subhanallah walhamdulillah wala Allahu Akbar. Kan kita baca tu. Sembahyang tasbih memang baca tu. Tasbih. Masa berdiri 15 kali, masa rokok 10 kali, masa i'tidal 10 kali, masa sujud 10 kali, duduk antara sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, lepas tu sebelum bangun duduk istirahat 10 kali, lepas tu bangun lagi 15 kali masa berdiri. Maknanya sembahyang tasbih ada 4 rakaat. Kita telah menyebut tasbih tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu 300 kali. Berzikirlah apa saja yang kita suka sehingga kita rasa lazat rasa. Kalau tak sebut benda tu sehari rasa kehilangan apa saja. Itu sebagai contoh antara zikir. Itu zikir yang paling baik. Subhanallah ada kat situ dah, tasbih. Subhanallah alhamdulillah, tahmid. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, tahlil. Wallahu Akbar, takbir, lengkap dalam tu. Sebab tu Allah Ta'ala sangat mencintai 4 kalimah ini, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuba amalkan tiap-tiap hari 1 kali. Pegang tasbih tu, subhanallah walhamdulillah wala subhanallah walhamdulillah wala subhanallah walhamdulillah wala 1 kali sehari je. Jangan lebih, jangan kurang. 1 aja. Sebab kita nak istiqamah. Sampai bila? Sampai kita mati. Itu Hasan Basri kata tiga amal ini buat sehingga kita dapat kelazatan begitu. Itu dia. Jadi sebab itu dia kata bila beramal dapat amalan, maknanya dia akan melakukan sepanjang hidupnya walaupun sikit. Atau apa-apa amal daripada sembahyang sunat dan lainnya. Sembahyang sunat, dia tidak pernah tinggal sembahyang sunat duha contoh. Dia tidak pernah tinggal sembahyang sunat tahajud contohnya. Tak pernah tinggal. Selepas dia tahu bahawa betapa besarnya fadilat sembahyang tahajud, tak pernah tinggal lah selepas dia dengar tu. Dia tidak pernah tinggal selepas dia tahunya fadilat sembahyang duha, tak pernah tinggal dia selepas dia dengar bahawa fadilatnya sangat besar. Dia amat. Sama ada dia musafir, sama ada dia bermukim, sama ada dia sakit, ataupun sama ada dia sihat, dia akan buat sembahyang sunat tadi secara istiqamah sampai habis umur dia. Itu dikatakan mendengar Nabi suruh, maknanya buat satu itu sampai bila-bila. Jikalau sedikit sekalipun tetapi tiap-tiap hari dikerjakan dengan berkekalan sampai mati, maka itulah yang lebih baiknya, lebih baik daripada diperbuat sepanjang hidup sekali buat banyak-banyak. Itu dia. Biar sikit. Dia zikir tadi subhanallah walam 100 kali je. Berbeza, dia kata lebih baik daripada orang yang buat. Dia kata saya kalau zikir subhanallah 1000 kali, tapi 3 hari lepas tu. Lepas 3 hari tak buat dah. Lebih baik kita tiap-tiap hari sikit je, 100 je. Sebenarnya untuk mendapat pahala banyak ni mudah sangat. Sementara tunggu orang azan pun hak zikir tadi boleh dapat dah. Kan kita masuk dalam surau, dalam masjid kan, biasa kita masuk mungkin 10 minit lagi orang nak azan ke 15 minit ke kan. Macam surau ni kita sembahyang sunat tahiyatul masjid contoh, sebab surau Jumaat ni, surau Jumaat kan, tahiyatul masjid. Sambil duduk tu dengar orang nak azan ada 10 minit lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha subhanallah walhamdulillah wala lebih 100 10 minit tu, lebih 100. Atau dia ambil yang Nabi kata afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia suka pada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia datang awal 10 minit lagi orang nak azan, dia pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak dapat. Dia kekal sampai bila-bila. Atau umpamanya dia masuk awal tadi masjid 15 minit ataupun 10 minit, dia selawat. Sekurang-kurang selawat itu mudah sangat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Sudah ya. 10 minit nak azan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih 100 dapat. Lebih. Tapi masa yang berjalan tu tuk biasanya berlalu begitu saja tanpa kita menyebut kalimah thayyibah, kalimah yang baik. Habis gitu. Habis hari. Besok masa tu ada lagi ruang. Ada ruang tu ada. Tapi masa tu begitu habis tek walaupun dia lambat tapi dia bergerak masa ni. Walaupun dia satu saat kita tak beramal pun habis hari lagi. Akhirnya kita tidak buat apa-apa sehingga kita mati kosong. Biar amal sikit. Tapi tiap masa kita ada beramal sampai kita mati, sampai bila-bila. Itu dikatakan buat sedikit lebih baik daripada buat banyak tapi dia tidak konsisten. Biar buat sedikit tapi dia konsisten. Contoh orang tiap-tiap pagi dia nak bersedekah. Bukan banyak, RM1 je. Tiap pagi dia mesti masuk tabung tu RM1 je. Bukan banyak, RM1. Tapi hari-hari dia buat. Hari-hari. Tiap-tiap dia pergi nak sembahyang subuh mesti masuk RM1. Tak lebih pun. RM1 je. Hari-hari dia. Berapa tahun dah dia buat amal tu? Dia kata saya dah buat dekat 5 tahun dah sebab tu. Tapi saya tak lebih. RM1 je. Tiap-tiap pagi. RM1. Lebih baik daripada orang yang dimasuk 100 pada pagi tu sekali je. Saya sedekah pagi ni banyak, saya bagi 100 saya bagi. Tapi saya RM1 je. 100 itulah sekali. Saya RM1 tapi 5 tahun dah. Kan beza tu. Beza. Biar sikit tapi istiqamah. Lepas tu tak perlu banyak. Selawat pun begitu. Tak perlu ribu-ribu selawat. Sampai ribu-ribu duduk kat surau ribu. Tak, Tuan Haji tak boleh lagi ya? Tak habis lagi selawat. Ada 3,000 lagi tak habis. Tak perlu. Tak suruh gitu. Selawat ada sikit je mungkin 100 je selawat macam tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang awam kita sikit je. Tapi hari-hari dia tu mesti ada. Mesti dia berselawat 100 kali sehari. Tak lebih. 100 je. Tapi berapa lama dah dia buat 100 tu? Dah dekat 10 tahun dah dia amal selawat tu sehari 100, sehari 100. Lebih baik daripada orang yang beramal dia selawat 1000 kali. Setiap hari. Berapa hari? 5 hari daya. Lepas tu tak daya dah. Habis. Biar dia istiqamah tapi sampai bila-bila. Sikit. Itu lebih baik daripada banyak tapi di sekejap. Dan apabila orang yang mengajar kamu dan memberi nasihat atasmu sampai datang lemah lembut dan sukacita apa yang dinasihatkan itu, datang orang soleh, datang orang alim, kita mengajar ini, dia beritahu bahawa beramal ini, buat ini, maka perbuatlah sebagaimana nasihatnya itu. Ulama diberitahu dan kekalkan demikian itu, perbuat dengan eloknya dan ikhlasnya sebagaimana sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang dahulu dia berjalan dengan demikian itu. Sahabat Nabi, orang tabi'in, bila dia dengar Nabi sebut, dia terus buat sampai dia wafat. Sahabat Nabi bila Nabi nasihat saja, dia terus buat sampai wafat. Bila dia dapat dengar daripada Nabi, dia terus buat. Sampai bila amal? Sampai dia mati pula, wafat. Itu sahabat Nabi. Tabi'in pun begitu. Bila dia dengar daripada guru dia, sahabat mengajar, tabi'in mendengar, dia akan amal sampai mati. Sepatutnya kita begitu juga. Bila dapat satu ilmu, ni kena amal ni, dan dia datangkan dalil-dalil yang sahih, bukan amalan-amalan yang datang daripada mana pun tak tahu. Tak, dia dari soleh. Daripada Nabi suruh begini, sahabat pun beramal, kita dengar betul tu, betul. Kita mesti ambil tu, amal sampai habis umur. Ini dalam hadis ini. Dan dengan itulah yang disukai oleh syarak kita, sebagaimana datang khabar daripada hadis Nabi, kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah, adalah hamba sekalian itu tatkala mendengar ajaran Tuhan hamba dan mendengar berapa nasihat, sangatlah rindu hati sekalian hamba dan jadi lembut pada masa di hadapan Tuhan hamba itu. Ini sahabat kata, ya Rasulullah, bila kami dengar nasihat Rasulullah, lembut hati kami, rasa nak beramal kami itu, nak beramal terus. Tapi apabila hamba-hamba semua memberi belakang daripada Tuhan hamba, bila kami balik ke rumah, jumpa anak isteri, jumpa kawan-kawan, sudahlah balik kembali, hilang lembut hati tadi. Tak nak beramal dah rasanya. Tak nak beramal dah rasanya. Kan? Kita bila dengar kuliah subuh tadi, ada ustaz bagi kuliah subuh tu, dia bagi dalil suruh beramal gini, semangat kita nak buat. Kena roti canai telur satu, hilang dah. Habis. Lepas kuliah subuh, pergi kedai teh tarik,
teh tarik satu, mutai roti dua, makan, lupa dah apa yang dipesan tadi, suruh amal. Biasa gitu. Sahabat pun begitu, bukan kita ya, sahabat begitu. Ini Rasulullah ni, dia kata, ya Rasulullah, bila depan Rasulullah kami rasa nak terus amal, tapi bila kami balik ke rumah kami dah lupa dah begitu. Tu dia. Dan dia kata, dan maka bagaimana jadi begitu ya Rasulullah, kenapa jadi gitu? Bila dengar Nabi SAW akan bertanya sahabat itu, lalu dijawabnya seperti dalam hadis ni. Hadis ni kata, an Hanzalah al-Asadi qala Rasulullah SAW, lau annakum takununa kama takunu indi la azallatkumul malaikah bi ajnihatiha. Hadis riwayat daripada Hanzalah radhiyallahu anhu ta'ala, katanya dalam sabda Rasulullah SAW, jikalau sungguh sekalian kamu itu ada berkekalan lembut hati dan rindu sebagaimana ada sekalian kamu di sisi aku, beri nasihat dan mendengarnya, nescayalah malaikat akan payung kita. Kalau kamu rasa sebagaimana kamu rasa depan aku, bila kamu berada di belakang aku, kamu rasa macam depan aku juga, malaikat akan memayung, sentiasa payung sekalian kamu. Dia kata segala sayapnya dengan sayapnya. Dan tetapi apa boleh buat, tiada jadi kekal itu pada masa meninggalkan dan berpaling kepada sisiku, maka tidaklah malaikat itu berkekal memayung sekalian kamu. Artinya bila kita dapat satu ilmu daripada seorang yang soleh, yang alim, selagi kita ada rasa ingin nak buat, malaikat memayung kita dengan sayap sampai sehinggalah kita rasa hilang nak buat, barulah malaikat tidak memayungnya. Jadi itulah ibarat sahabat Nabi SAW, kalau dia terasa macam depan Rasulullah, tapi maknanya Nabi kata apa boleh buat, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita ada semangat, kadang tak ada semangat, malaikat pun tidak memayungkan. Kalau tidak, kita sentiasa dipayungi oleh malaikat. Maka dengan hadis ini menunjukkan seorang yang dapat nasihat itu, sayugianya, sepatutnya tidak ia lepaskan daripada beramal sebagaimana yang dinasihatkan itu, biar berkekalan sebagaimana diharapan penasihat itu mahu dan suka membuatnya. Itu gitu. Mana Nabi nasihatkan kepada sahabat supaya beramal apa yang aku beritahu, sebagaimana engkau beramal di hadapan aku dan di belakang aku juga engkau beramal begitu, sepatutnya kekal. Begitulah juga pada kita sekarang ni, umat Muhammad, bila dengar daripada orang yang ada ilmu bagi tahu bahawa beramal, terasa kita nak beramal. Dan apabila kita bubar daripada majlis itu, kekal terasa nak beramal itu, dan malaikat sentiasa memayungi kita. Maknanya malaikat sentiasa mohon pada Allah Ta'ala beristighfar untuk kita. Maka apabila jadi demikian itu, nescaya dapat kebajikan selama-lamanya. Dapat kebajikan rasa itu selama-lamanya, dapat kebajikan, insyaAllah ya. Okey, azan. Saya minta izin ambil 3-4 minit lagi, saya nak selesaikan tajuk ni ya. Masalah 68, berjalan atas jalan yang betul. Maksudnya beramal di atas amalan-amalan yang betul, itu maksud dia. Sesungguhnya orang yang berjalan betul ni maksudnya amalan dia itu betul, akidah dia, ibadah dia betul, dia beramal tu berjalan betul menurut sebagaimana yang disuruh Allah dan Rasulnya, itu sedikit adanya, tak ramai, banding dengan orang yang buat amal tak betul, salah, sesat, apatah lagi sesat bandingnya. Cuma perkara ni kata Tuhan yang lebih tahu bilangan sedikit itu banyak mana. Mana orang yang benar-benar beramal betul dibanding dengan orang yang tak betul amal dia, sesat dan sebagainya. Orang yang beramal betul sikit, sesat lebih ramai daripada orang beramal betul. Tu yang semayang perempuan baca khutbah tu dah tak betul amal dah. Semayang satu baris campur lelaki perempuan tak betul itu. Ada mazhab lain pula, ada mazhab Soekarno. Tak dengar? Tak dengar? Mazhab Soekarno pula nama. Kita tahu mazhab ada 4. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Dia kata dia mazhab Soekarno. Ada. Dia bawa balik bahasa-bahasa Yahudi dulu kan. Itu kita bimbang datang ke Malaysia pula, kacau tu kan. Ini tu dia kata yang betul tak banyak.
Maka yang lebih sepatutnya, yang lebih utamanya, tidak seorang yang melepaskan daripada jalan yang betul itu, yakni jalan yang disuruh Allah itu, maknanya kerana ia jalan kebahagiaan dan selamat. Bila jalan yang betul itu, maka dia mestilah buat sungguh-sungguh untuk mengelakkan dia kena azab, sama ada dunia atau akhirat. Sungguh-sungguh buat. Macam kita sembahyang, memang ada jelas daripada Quran, aqimus solat, solat. Dan Nabi pula jelas daripada hadis Nabi SAW, solat itu yang fardu ada 5, jelas. Dan yang jelasnya tahu dia subuh waktu sampai sekian 2 rakaat, jelas. Zuhur 4 rakaat, jelas. Asar 4 rakaat, jelas. Maghrib, betul tu. Mana bila tahu kita itu betul, buat sungguh-sungguh. Tamak kita untuk buat. Tamak ni maksudnya nak buat, rasa nak buat lebih, nak buat lebih, nak buat lebih. Mana buat sungguh-sungguh. Mana satu perkara yang betul itu. Itu dia. Dan orang yang menurut jalan yang batil pula, yang kuat tamak mencapai apa yang jadi lebih bahagia kemenangan di negeri akhiratnya, maka itulah orang yang lebih terpuji. Orang yang buat sungguh-sungguh tadi, orang yang lebih terpuji, yang lebih baik daripada segala orang lain. Puasa dia tahu, Ramadan puasa, dia tahu kena tahan diri makan minum dan perkara yang batal puasa daripada terbit fajar. Terbit fajar dia tak puasa, dia dah tahan diri, dia tak makan dah sampailah tenggelam matahari masuk waktu maghrib. Dia tahan gitu. Betul dia buat tu, jelas dia ada dalil, jelas ada nas, dia jelas. Mana buat amalan itu betul-betul, buat sampai sungguh-sungguh, sehingga kita rasa tamak untuk buat, tamak untuk buat yang baik tadi, sampai sungguh-sungguh. Itu dia kata orang yang terpuji di sisi Allah. Macam contoh tadi, jelas daripada hadis Nabi SAW, ada 4 kalimah yang dicintai Allah Ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia tahu, maka dia pun buat betul-betul, sungguh-sungguh. Maksudnya dia buat bukan saja 100, lebih daripada itu dia nak buat betul-betul. Itu dinamakan orang yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna likulli syai'in sirratan wa likulli sirratin fatratun, fa in kana sahibuha saddada wa qaraba farjuhu, wa in ushira ilaihi bil asabi'i fala ta'uddu. Hadis riwayat daripada sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu kekuatan dan loba dan tamak. Tiap-tiap sesuatu mesti ada kekuatan nak buat, ada loba ni nak lebih nak buat, dan tamak pada suatu benda, semua benda. Harta, kita nak lebih, nak tamak kadang, loba kita pada harta. Makan, nak lebih kadang. Mesti ada 3 benda ni. Amalan, sepatutnya mesti ada rasa mana kekuatan, mesti ada loba, mesti ada tamak daripada amalan. Tamak ni yang nak lebih. Ada tamak yang disuruh, umpama dalam amalan disuruh tamak pada amalan. Nak cari pahala, disuruh tamak dapatkan pahala. Tapi kalau tamak pada harta, sehingga kita buat ambil harta yang haram, itu dia haram, tidak disuruh. Tamak ni disuruh pada amal, suruh tamak. Pada cari pahala, suruh tamak. Tu dia suruh gitu. Dan tiap-tiap lobaan dan tamak itu penat. Tiap-tiap sesuatu yang kita nakkan lebih itu, dia ada penat. Dan maka jika ada orang punya kelobaan dan tamak itu menurut jalan yang betul disuruh Allah, kalau dia tamak, dia loba pada sesuatu yang Allah perintah, maka haraplah sekalian kamu padanya akan bahagia, kamu akan dapat kebaikan. Kalau kamu ada rasa tamak, loba pada yang Allah suruh, maknanya dapat pahala. Kita rasa tamak nak buat lebih, itu maknanya tanda, maknanya kamu boleh harap kepada Allah Ta'ala akan dapat kebahagiaan dan akan dapat padanya kebaikan. Begitu. Dan jika diisyaratkan dia dengan jari, dengan sebab berpaling sekalian kamu akan dia orang kelepasan daripada dunia jua, dan tiada baik dan bahagia ia akhirat. Kalau sekiranya kita buat sesuatu itu bukannya Allah perintah, suruh tamak, suruh loba, makan suruh tamak, suruh loba, Allah tak ada suruh.
mana apa ni, cari harta. Dia tak suruh tamak, loba sampai cari harta yang haram, tak suruh. Kita sungguh-sungguh pada perkara yang macam itu, maka itu maknanya lawan daripada tadi. Kita tidak akan temui kebahagiaan dan kebaikan di sisi Allah. Manakala nak tamak, nak loba pada perkara yang Allah suruh, Allah perintahkan buat, mana kita buat lebih. Maka nak sedekah, nak lebih, nak buat lebih, cari pahala, nak buat lebih. Tunggulah, maknanya Allah akan bagi kebaikan dan Allah akan bagi kebaikan. Kalau tamak yang tadi, loba pada perkara yang tak baik, maka kita akan tidak dapat kebaikan dan tidak dapat kebahagiaan. Kata Abu Isa, hadis ini hasan, lagi sahih, lagi gharib. Dan selesai masalah itu, insya-Allah bab yang ke-15 kita sambung pada siang akan datang. Mudah-mudahan kita diberkati Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iftah alaina ya Allah futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.